Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan Danya di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein Menteri Luar Negeri Malaysia menyertai Yang Berhormat semasa majlis menghadap Yang Berbahagia Datuk Amran Muhammad Zain, Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Malaysia, Yang Berbahagia Datuk Ahmad Rozian Abdul Ghani, Ketua Pengarah Sekretariat Kebangsaan ASEAN Malaysia, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Malaysia dan Yang Berusaha Ambassador Siti Hajar Adnin Setiausaha Bahagian Asia Tenggara, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Malaysia. Turut hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerma Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Semasa majlis menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Berhormat Menteri Luar Negeri Malaysia telah berbincang mengenai isu-isu dua hala dan serantau yang menjadi kepentingan bersama di antara kedua-dua buah negara. Selain itu, Yang Berhormat Menteri Luar Negeri Malaysia juga menyampaikan sokongan penuh Malaysia terhadap negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 dalam sama-sama mencapai matlamat deliverables yang dihasratkan. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes baharu dicatatkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan di negara ini meningkat kepada 187 kes. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan kes ke-187 merupakan seorang lelaki berumur 20 tahun yang tiba ke negara ini dari United Kingdom pada 14 Februari 2021. Tidak ada kontak terdekat didapati bagi kes ini memandangkan telah dikuarantin sebaik saja tiba ke negara ini. Kes ini sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan di mana ketiga-tiga kes aktif dalam keadaan yang baik. Sementara itu, kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 46 kes. 602 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 13,925 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 511 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 102,743 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Perkongsian amalan-amalan terbaik mengenai perubahan pengurusan kepimpinan, terutama tentang pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 serta rangka kerja pembelajaran teradun atau Blended Learning Framework antara pengisian bengkel pelaksanaan panduan pendidikan abad ke-21 di sekolah-sekolah. Bengkel tersebut antara yang menjadi fokus semasa konvensyen pemimpin-pemimpin sekolah kali ketiga selama 2 hari yang berakhir dengan pembentangan resolusi semasa majlis penutupan yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Penyampaian sejalantikan pemimpin sekolah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajarul Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Lebih 200 peserta menyertai konvensyen bertemakan pemimpin berkualiti pendidikan berkualiti yang antaranya terdiri daripada ketua jabatan dan unit di bawah Kementerian Pendidikan, para pemimpin sekolah kerajaan, swasta dan sekolah antarabangsa.
manakala 170 peserta mengikuti konvensyen secara maya. Konvensyen merupakan anjuran Jabatan Pengurusan Pendidikan dan Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Juga diadakan penyampaian insentif sekolah bagi sekolah-sekolah yang menunjukkan kecemerlangan dalam penilaian sekolah rendah PSR, GCE peringkat O dan A, IGCSE serta penilaian keseluruhan sekolah. Beberapa buah sekolah mengongsikan usaha-usaha mereka dalam mengekalkan kecemerlangan prestasi sekolah. Jadi inisiatif sekolah untuk memperolehi pencapaian yang berturut-turut progresif ini adalah daripada strategi-strategi sekolah yang berterusan, yang mana kami lihat di mana-mana kelemahan-kelemahan itu yang kami baiki, terutama sekalinya dalam teaching and learning, guru-guru. Untuk mencapai ke arah yang kecemerlangan yang kami raih, ia memerlukan the whole school effort of everybody di sekolah, guru-guru, kekitangan, students, even the parents at home pun involved dalam kemenangan yang anugerah yang dicapai. Kami ada inisiatif 100 hari ke PSR, 50 hari ke PSR dan seterusnya. Jadi sepertinya sekolah kami telah mengikut dan menyediakan skim-skim seperti School Improvement Plan dan langkah-langkah untuk menuju ke arah kejayaan yang menuju untuk PSR. Sastera seringkali dianggap antara medium penting bagi meningkatkan semangat patriotisme dalam setiap diri rakyat dan penduduk di negara ini. Melalui sastera, tokoh-tokoh sastrawan tanah air dapat berkongsi ilmu dan pengalaman melalui penulisan buku-buku dan seni sastera untuk memberitakan mengenai pentingnya setiap rakyat dan penduduk, terutama golongan belia, untuk memiliki semangat patriotisme yang tinggi. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37, kru Mojo RTB News berkesempatan bertemu dengan beberapa tokoh sastrawan tanah air untuk mengongsikan peranan sastra dalam meningkatkan jati diri anak bangsa. Tapi tekad kita untuk maju ke depan, MIB itu harus disampirkan dalam semua kegiatan, dalam semua perlakuan. Penulisan sastra tidak dinafikan banyak menyumbang kepada sejarah kemerdekaan sesebuah negara. Dengan isi kandungan yang penuh tersirat dalam karya penulisan sastra, ia bukanlah sekadar simbolik, bahkan juga semangat patriotik yang perlu dijiwai oleh setiap pembaca. Peranan penulisan yang membangkitkan patriotisme ini untuk kebangsaan, begitu hebat. Di Indonesia, di Malaysia, di negara Brunei Darussalam dan di negara-negara Afro-Asia pun sekalipun. Penulis mempunyai peranan yang penting untuk menyuntik semangat. Menyuntik semangat untuk mewujudkan rasa kebangsaan. Kalau dulu sastrawan ini adalah menjadi mata pena. Sastrawan itu lebih tajam daripada pedang. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kalau dulu melihat bahawa sastrawan dapat membangkitkan semangat khalayaknya untuk membuat sesuatu. Melalui penulisan, para sastrawan menyampaikan pengamatan mereka melalui karya. Seperti tema sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini, menjayakan wawasan negara. Sastrawan negara mempunyai perspektif mereka sendiri mengenai peranan orang ramai dalam membantu merealisasikan wawasan tersebut. Wawasan negara 2035 ya. Itu ialah sebenarnya cita-cita negara. Yang menjadikan negara Brunei ini bukan saja sebagai sebuah negara maju, bukan saja sebagai sebuah negara yang berpendidikan tinggi, bukan saja sebagai sebuah negara yang sehat walafiat, tapi yang penting ialah bahwa negara ini daulat hidayah. Itu mustahak. Berdasarkan kepada niat, berdasarkan kepada hasrat, berdasarkan kepada cita-cita bahwa Tani adalah rakyat Brunei, Tanilah yang membangun Brunei, dan Tani harus paham bahawa setiap butir kata dan setiap yang tidak bentuk gerakan itu adalah simbol-simbol yang perlu ditafsir dan diberikan pengertian. Bersandarkan pengamatan sastrawan-sastrawan tanah air itu, ternyata sastra mampu meningkatkan rasa cinta kepada raja, bangsa dan negara. Justru, setiap karya yang dihasilkan oleh para sastrawan negara perlu dihargai. Aziz Ahmad melaporkan untuk Berita RTB.
5 modul pembelajaran latihan dan kemahiran didedahkan kepada peserta yang mengikuti kursus komuniti penyembelihan dan melapah Pusat Pembangunan Belia PPB. Sepanjang kursus lebih 3 bulan itu, para peserta mengikuti pelbagai kemahiran seperti pembentukan jati diri, asas pengendalian haiwan dan industri penernakan tempatan, penyembelihan haiwan mengikut hukum-hukum syar'i, pembelajaran lapangan daripada proses penyembelihan dan program penempatan kerja. Majlis penyampaian sijil kepada 8 orang peserta kursus berkenaan diadakan di Pusat Pembangunan Belia, Tanah Jambu. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Diadakan bermula pada 23 November lalu, kursus di bawah pengendalian PPB dan disokong oleh Unit Pembangunan Industri Ternakan dan Perkhidmatan Veteriner Jabatan Pertanian Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku pengawal selia aktiviti peternakan haiwan dan Badan Kawalan Makanan Halal, Jabatan Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama selaku badan yang mengawal persijilan penyembelihan dan makanan halal Brunei. Kursus juga disokong oleh 5 buah syarikat tempatan yang menyediakan tenaga pengajar dan lokasi pembelajaran. Empat 48 buah keluarga yang terlibat dalam bencana banjir di daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong menerima sumbangan bantuan kewangan kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Majlis penyerahan bantuan berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sumbangan diserahkan oleh Daeng Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan kepada ketua-ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian banjir. Seramai 38 buah keluarga dari daerah Brunei dan Muara dan 10 buah keluarga dari daerah Tempurong menerima bantuan kewangan tersebut. Bantuan bertujuan untuk meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa-mangsa banjir bagi meneruskan kehidupan seharian mereka. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Halakah zikir Masjid Omar Ali Saifuddin diadakan bagi menyahut hasrat menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir. Butirannya selepas ini. Dalam merealisasikan identiti Masjid Omar Ali Saifuddin sebagai Raudah Al-Zikir, di samping menjadikan zikir itu sebagai amalan harian, kemarin diadakan halakah zikir bagi pegawai dan kaki tangan kerajaan serta syarikat swasta. Halakah zikir ini diketuai oleh pihin-pihin khatib dan mudim-mudim serta pegawai-pegawai Masjid Omar Ali Saifuddin. Antara pengisian dalam halakah zikir tersebut, sembahyang sunat hajat berjemaah, bacaan surah-surah dan zikir-zikir pilihan, tazkirah dan bacaan doa khas. Acara dimulakan dengan sembahyang sunat hajat dan diikuti dengan bacaan surah Al-Mulk. Acara juga diserikan dengan tazkirah bertajuk Adab Berzikir. Program ini juga bagi menyahut hasrat ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir. Seorang lelaki warga negara asing ditahan kerana dipercayai telah melanggar peruntukan Peraturan 15/3 iaitu bekerja tidak mengikut apa yang tercatat dalam pas kerja.
Penahanan dibuat semasa operasi langis yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan ke atas sebuah rumah di skim perumahan Rakyat Jati, Kampung Lumapas A. Warga asing berkenaan didapati menjalankan aktiviti berjaja menggunakan kereta persendirian ke rumah-rumah dengan tujuan untuk menjual kuih muih. Dia dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang JIPK Bandar Seri Begawan untuk disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 dan bagi tindakan selanjutnya. Musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat separuh akhir kebangsaan tahun 1442 Hijrah akan diadakan selama 3 hari berturut-turut bermula hari ini 2 Mac 2021 sehingga hari Khamis 4 Mac 2021. Acara dijadualkan berlangsung di Dewan Kuliah Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS dalam siaran akhbarnya menjelaskan seramai 60 orang akan bertanding dalam kejohanan tersebut mengikut kategori masing-masing. Para peserta yang terlibat juga diingatkan untuk datang lebih awal pada tarikh dan tempat yang ditetapkan. Bagi maklumat lanjut, hubungi pihak urustia musabakah menghafaz Al-Quran iaitu Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran di alamat dan talian seperti yang tertera. Jabatan Otorinolaringologi Kementerian Kesihatan akan mengadakan acara Campaign on Ears and Hearing sempena sambutan Hari Pendengaran Sedunia 2021. Kempen akan diadakan selama 2 hari bermula esok 3 Mac 2021 di Pusat Kesihatan Pengiran Anak Puteri Hajah Mutawakilah Hayatul Bolkiah dan Pusat Kesihatan Brakas dari pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang. Semasa acara tersebut, orang ramai berpeluang untuk mendapatkan khidmat pemeriksaan telinga dan konsultasi pendengaran. Beberapa kuis juga akan diadakan dan pameran mengenai isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan telinga dan pendengaran serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah pendengaran. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah di minggu pertama bulan Mac 2021 pada hari Khamis dan Sabtu di tempat berasingan. Pada hari Khamis 4 Mac, kempen akan diadakan di Pusat Pengetahuan Taman Teknologi Anggrek Desa, Simpang 32 Sengkang 37 Brakas bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Sementara itu, hari Sabtu 6 Mac, kempen akan berlangsung di Unicode Sendirian Berhad Lot 64, Tapak Perindustrian Beribi 2 pada pukul 10 pagi hingga 3 petang. Dalam pada itu, orang ramai juga diingatkan untuk mengimbas kod QR dan mengamalkan penjarakan sosial di tempat-tempat kempen derma darah diadakan. Maklumat lanjut atau membuat tempahan bagi mengadakan kempen derma darah, sila hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 224-2424, sambungan 5745 atau 6001 atau 6002. Perkhidmatan berkhatan bagi musim cuti persekolahan penggal pertama tahun ini akan bermula pada hari Jumaat 12 Mac 2021 sehingga hari Isnin 22 Mac 2021. Sementara itu, pendaftaran akan bermula pada hari Isnin 8 Mac 2021 hingga hari Rabu 10 Mac 2021 pada waktu hari bekerja sahaja. Semasa membuat pendaftaran, ibu bapa atau penjaga hendaklah membawa anak-anak mereka beserta kad Bruhems bagi pemeriksaan kesihatan. Hanya seorang penjaga sahaja yang dapat menemani anak yang berkhatan. Penjaga dan anak yang berkhatan perlu mengimbas kod QR BruHealth yang disediakan dan memakai sungkup muka.
Tempat pendaftaran dan perkhidmatan berkhatan Wad 1 Aras Bawah Blok 1 Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah. Bagi maklumat lanjut boleh menghubungi unit berkhatan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah melalui talian seperti yang tertera mulai 8 Mac 2021.